Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kita alhamdulillah pada kali terakhir kita jumpa, kita dah sampai pada ayat surah Nisa ayat 159. Yang mana membincangkan berkenaan dengan tajuk Isa alaihissalam apa nanti akan datang semula. Ni actually apa kita sebut tu hadis tentang Isa tu panjang. Tajuk dia panjang. So kita akan bincangkan sikit-sikitlah sebab hadis panjang dan dia memang Ibnu Katsir kebetulan dia letakkan bab yang khas berkenaan dengan tajuk macam mana nanti Isa alaihissalam akan turun. Jadi yang ayat ujung tu yang bila kita bincangkan Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sesungguhnya di kalangan ahli kitab tiada di kalangan ahli kitab kecuali pasti beriman dengannya sebelum kematiannya. Cuma kita terangkan itu maksud dia ada dua pengertian. Pengertian pertama yang kita kata bahawa mereka pasti beriman sebab Isa ni adalah hujah. Dan hujah maksudnya Isa sebelum kematian Isa. Bila Isa alaihissalam datang sebelum kematian kedua dia akan beriman dengan dia. Okey. Ni dikatakan itu itulah yang selepas mereka akan benarkan dia bila turun untuk bunuh Dajjal. Okay. Yang kedua kata sebelum kematian Isa. Sebelum kematian mereka ketika orang tu nak mati. Ketika kematian orang yang ahli kitab tu nak mati, ketika itu dia akan beriman Isa alaihissalam. Tapi macam kita teranglah mula Mujarrad Tabari macam tolak sikit pengertian ni dan dia kata dia kata tak betul sebenarnya. Kemudian Ibnu Katsir jawab baliklah, diterangkan bahawa tak ada halangan untuk mereka beriman tapi tak diterima iman mereka. Itu dia katakan yang dimaksudkan dengan tajuk beriman dengan Isa alaihissalam. Dia pasal belakang tu qabla mautihi boleh jadi untuk Isa, boleh jadi untuk orang lain. Tapi ketika tu jadi ikut bahasan lah, tapi secara asasnya mana pengertian tu tidak larilah daripada maksud yang sebenar. Baik, kemudian kita sebut tentang hadis kan, datang turunnya Isa, kita baca itu sampai kejap. Sudah panjang sikit. Mana kita baca hadis pertama je. Sekejap. Okey, betul. Kita baca tu. Okey, yang kita dah baca tu kita dah bincangkan berkenaan dengan hadis Nabi yang sebut tentang turunnya Isa alaihissalam. Dan Isa turun selepas ketika mana Dajjal telah keluar Dajjal, maka Isa akan datang. So kita dah bincangkan situ sampai muka surat yang ke 602 602. Kan betul kan? Siapa yang ada tanda? Siapa ada tanda? 602 kan? Last sekali kita berhenti. Dari situ. Maksud mengenai Isa alaihissalam akan bunuh Dajjal dan perlihatkan darah Dajjal kepada orang ramai dekat lembing dia. Ke tombak dia. Ada kawan jawab. Okey, betul. Okey, baik. Hari ini kita sambung lagi masih lagi berkenaan tajuk turunnya Isa alaihissalam. Saya katakan Ibnu Katsir letakkan bab yang panjang. Ini termasuk di antara akidah kita
ahli sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang yang ikut fahaman yang sesat dan sebagainya akan kata macam-macam lah. Bahkan dia sebagai mereka tu mengaku bahawa Isa, mereka adalah Isa. Ada mengaku Isa, diri dia Isa. Perempuan kat Indonesia mengaku dia Al-Masih. Kan? Ada kata Imam Mahdi. Macam-macam lah. Semua ini tadi adalah sebenarnya terkeluar daripada akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sebab kita tak tahu. Allah Ta'ala suruh kan sampai bila berlaku baru kita tahu itu dia. Bukannya kita kena cari siapa mereka dan bagaimana mereka bagaimana kejadian itu akan berlaku. Ini sudut asal. Baik. Sambungan ini. Wara Ahmadu dari Ahmad. Ani bin Mas'ud dari Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW daripada Rasulullah SAW. Qala baginda SAW bersabda. Laqitu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa alaihimussalam. Aku bertemu pada malam diperjalankan aku, itu pada Isra Mi'raj dengan Ibrahim, Musa, Isa ke atas mereka salam. Jadi aku bertemu dengan mereka. Maka dia kata fatadzakaru amra saati. Lalu mereka saling mengingati akan urusan as-saah kiamat atau detik tersebut. Faraddu amrahum ila Ibrahim. Lalu mereka kembalikan tajuk mereka kepada Ibrahim alaihissalam. Faqala, maka berkata Ibrahim, la ilma li biha. Tiada ilmu untukku mengenainya, tentangnya. Faraddu amrahum ila Musa. Lalu mereka pulangkan urusan kiamat ini kepada Musa. Faqala la ilma li biha. Lalu berkata juga Musa, tiada pengetahuan untukku tentangnya. Faraddu amrahum ila Isa. Maka mereka kembalikan urusan mereka, bincang mereka kepada Isa. Faqala, maka berkata Isa alaihissalam, amma wajabatha fala ya'lamu biha ahadun ilallah. Kata, adapun tentang waktu berlakunya ia, maka tiada pengetahuan dengannya sesiapa kecuali Allah. Bilakah wajabat, bilakah akan terjadinya, wajib jadi, bilakah ia berlaku, tiada ilmu mengenainya kecuali Allah Ta'ala. Wa fima ahida ilayya rabbi azza wa jalla, dan apa yang berjanji kepadaku Tuhanku azza wa jalla, Tuhanku janji padaku azza wa jalla, anna dajjal kharijun wa ma'i qadiban. Ya. Dia kata dajjal akan keluar dan ketika itu bersama-sama dengan aku. Okey. Qadiban ni macam dua batang kayu, dua qadiban. Ni gambar je. Kena ni sikit. Refresh balik. Okey, qadibaini. Dia kata okey, jap. Ini kalimah qadibaini ni apa benda ni? Jap. Qadibaini. Saya cek ni. Okay. Qadib ni dua batang kayu, dua batang kayu ataupun apa? Qadib. Okay. Qadiban. Qadibani. Okey.
Qadibani. Ayolah, dua dahan, dua batang. Actually apa? Uh, bahan dua batang, dua batang kayu. Okey. Dia kata tapi ini dapat dia Ahmad je sebut ni, bukan dua batang kayu tu. So tu saya cari dua batang kayu tu kat mana. Tapi nak ceritakan dalam riwayat Ahmad ni cuma dalam hadis ni teks dia tulis qadibaini, bukan qadibani. Dan riwayat apa dan teks yang asal dia tulis qadibaini Cuma di sini tulis qadibani. Okey, baik. Ala kulihal bersama-sama aku ada dua batang kayu gitu. Fa idza ra'ani, bila dia nampak aku, Nabi kata Nabi Isa kata zaba kama yadhbur rasas, dia akan mencair seperti mencairnya tembaga. Cair tembaga melarut kan, cair bila dipanaskan mencair melarut. Qala, dia kata lagi fayahlaku fayuhlikuhullahu idza ra'ani, lalu akan apa, akan binasakan dia Allah Ta'ala bila nampak aku. Nampak aku je dia akan binasa. Ini bukan macam ada teori konspirasi yang kata apa, bahawa apa Dajjal ni boleh masuk dalam badan orang. Dia boleh tukar rupa masuk dalam host kan. Itu bukan akidah Ahlussunnah. Itu akidah teori konspirasi. Okey. Sebab dalam hadis ini sebut dia kata lalu dia binasa. Dia akan mencair dan binasa, bukannya cair saja, dia akan binasa supaya halak. Okay. Hatta kemudian Nabi Isa sebut lagi hatta inal hajara wasyajara yaqulu ya muslim inna tahti kafiran fata'ala faqtulhu. Sehingga kan nanti batu dan juga pokok akan berkata wahai muslim, sebenarnya di bawah aku ni, di bawah aku ni ada seorang kafir, maka marilah bunuhlah dia. Qala fayuhlikuhumullahu, lalu akan binasakan mereka. Isa kata thumma yarji'un nas ila biladihim wa autanihim. Kemudian akan kembali orang ramai kepada negeri mereka dan juga tanah air negeri dan tanah air mereka. Bukan ni ketiga ni Nabi sebut. Kata-kata Nabi, kata-kata kita ni Nabi kata. Nabi terangkan. Dia bukan Isa lagi. Lalu yang kata bila berlaku Isa turun tu akan berlaku akan musnahkan mereka. Tumarji'un nasu, kemudian akan pulanglah orang ramai ila biladihim wa autanihim, ke negeri mereka dan juga tanah air mereka, tempat asal mereka. Lepas dibunuh Dajjal, semua orang kembali. Fa inda dzalika yakhruju Ya'juj wa Ma'juj. Ketika itu akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Mana Ya'juj Ma'juj hanya keluar lepas Isa. Lepas Dajjal mati. Lepas Isa alaihissalam bunuh Dajjal, barulah Ya'juj Ma'juj keluar. Wahum min kulli hadabin yansilun, mereka daripada semua laluan, semua ke kawasan tinggi mereka akan turun. Fa yata'una biladahum, lalu mereka akan menjejak sampai negeri mereka. Fala yatuna ala syai'in illa ahlakuhu, mereka tak datangi pada satu benda pun kecuali mereka akan binasakan ia. Wala yamuruna ala ma'in illa syaribuhu, yang mereka tak akan melintas kepada kawasan air kecuali mereka pasti akan minum ia, itu sampai habis. Qala, Nabi kata lagi, sumarji'un nasu fayashkunahum. Kemudian orang ramai akan patah balik, pulang dan kemudian mengadukan mereka. Ini Isa, masih Isa lagi. Mana orang ramai datang balik negeri mereka, datang balik ke aku, kata Isa. Sebenarnya dia kata Isa alaihissalam. Nabi kata, Isa kata, fa'adullaha alaihim, dalam aku doa Allah Ta'ala, seru Allah Ta'ala ke atas mereka. Ini doa ala, maksudnya musibah lah. Turunkan musibah ke atas mereka, minta Allah Ta'ala turun musibah ke atas Ya'juj dan Ma'juj. Dia kata, fayuhlikuhum wa yumituhum. Lalu Allah Ta'ala binasakan mereka dan matikan mereka. Dia kata hatta tajwal ardu min natni rihim, sehingga udara bumi ini penuh dengan dengan busukan mereka. Jauh ni kan udara tajwa, dia kata tajwa, maksud dia penuh atau menjadi udara bumi ini dengan kebusukan mereka. Busuk mereka tu sampaikan seluruh bumi ini akan membawa mereka mayat. Sebanyak diorang ramai dan mereka mereka akan
akan panggil mati. Dia mati tu penuh bumi dia dengan bau busuk mereka. Okey. Wa yanzilullahu limatara, Allah akan turunkan satu hujan, fa yashtarifu ajsadahum, lalu hujan tu akan heret, bawa kan, tarik kan jasad mereka, hatta itu pun bahari, sampai campakkan dia punya mayat-mayat mereka ke lautan. Laut kan ada garam, kan dia akan hilangkan pembusukan tersebut. Sebab tu laut ni masin. Kalau tak jadikan laut ni masin, kita sering kalau mandi dekat laut, kita bercita-cita kalau boleh laut ni tawar. So, kalau laut ni tawar, dan dengan bangkai binatang mati, ikan mati dan tu dengan banyaknya, kemudian dengan kita buang sisa-sisa kita ke lautan, nescaya kalau kita laut tu tak tawar, tak masin, nescaya pastilah dunia ni akan busuk. Ini akan busuk. Ini tak boleh kita lari dari sini. Dia kata fafi ma'ahida ilayya rabbi azza wa jalla. Maka pada apa yang dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku azza wa jalla, yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, anna dzalika idza kana kadzalika, bahawa itu apabila dia dah jadi sedemikian, anna sa'ata kahal hamili mutim al-mutimni. Dia maka kiamat tu macam wanita hamil yang tunggu masa nak beranak. La yadri ahluha mata tafja'uhum. Dia tak tahu bilakah ia akan mengejutkan mereka. Biwaladiha, dengan kedatangan dia, lahirnya, lailan au nahara, siang atau malam atau siang. Macam orang yang wanita tunggu masa nak beranak, keluarga pun tak tahu bila dia akan beranak, malam ke siang tak tahu, tapi dia akan beranak lah. Cuma dekat sangatlah. Macam wanita tak tahu, macam tu juga kiamat tu akan jadi pintu. Dia kali belum majah. Lafaz ni lafaz Ahmad ni. Lafaz Ahmad. Musnad sekian. Cuma ada yang kata hadis ni dhaif. Cuma kisah tadi kalau kita ada hadis sahih dia. Kena masalah mayat mereka busuk dan sebagainya, so ada dalam Bukhari Muslim ada. Itu disebutkan. Okey. Cuma yang kalimah qadiban tu tak terang kat sini. Tapi dua batang kayu. Allah Alam, kita kata apa kan tadi Nabi Isa ceritakan apa akan terjadi. Okey, rawai Imam Ahmad dari Imam Ahmad juga, an Abi Nadrata, daripada Abi Nadrah, qala, beliau berkata, ataina Utsman bin Abil As fi yaumil Jum'atin. Kami telah datang pada Utsman bin Abil As Al-Thaqafi ini pada hari Jumaat, linu'ridha alaihi mashafan lana ala mashafi, supaya kami nak bentangkan kepada dia mashaf kami, masa milik kami kepada mashaf dia. Tengok sama tak. Falamma hadaratul jum'atu amarana faqtasalna. Maka bila hadir saja, hadir saja Jumaat, maka diperintahkan kami pun mandi. Tuma ataina bitibin, dan utina bitibin, dan kami dibawakan dengan apa, dengan minyak wangi. Minyak wangi. Fatatayyabna, mai kami pun berwangi-wangian. Thumma ji'na al-masjidah, kemudian kami datang ke masjid. Fajalasna ila rajulin, kami duduk pada seorang lelaki, dia kata. Fahaddatsana 'ani dajjal, lalu diceritakan kami tentang dajjal. Lelaki yang duduk tu dalam masjid cerita kepada kami tentang dajjal. Thumma ja'a Utsman bin Abil As faqumna, dan datang Utsman bin As, kami berdiri. Kami berdiri ilaihi, kami berdiri kepada dia. Faqumna ilaihi, kami berdiri kepadanya, kan, berdiri dekat dengan dia. Kemudian dia kata fajalasna, kami duduk. Faqala, maka dia berkata, Utsman bin As kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, yakunul muslimina thalatha amsar, akan menjadi untuk umat Islam ni 3 pelosok, 3 negeri. Misrun bimultaqal bahrain, satu tempat, satu kawasan milik umat Islam nanti adalah tempat pertemuan dua lautan. Muslim bil Hairah, dan satu tempat di Hairah. Hairah nama tempat di Iraq. Wa Muslim bil Syam, dan juga satu tempat lain di Syam. Kita boleh terjemah, kalau mungkin kita kata yang tempat pertemuan dua lautan tu, boleh kita kata kawasan belah utara utara Afrika dengan bawah Eropah. Kan, tempat dua temu lautan Mediterranean, lautan Atlantik, atau laut lain, wallahu alam. Tapi Nabi beritahu tentang keluasan penguasaan Islam nanti.
Memang kita kata telah pun terjadi. Okey. Fafazi'an nasu salasah faza'at. Lalu kemudian orang ramai manusia ini akan dikejutkan 3 kejutan. Fa yakhrujud dajjalu fi a'radin nas. Lalu akan keluar dajjal pada pada a'radin nas. Okey. Syawahid dia. Okey. Dia kata di kawasan bila dikejutkan mereka di kejutan, lalu keluar dajjal pada keluarga ataupun maruah orang ramai diserang kampung mereka. Fayahzimu min qibalil masyriq, lalu akan tertewas daripada arah timur. Fa'ul misl yarudduhu al-misl alladhi bimuntaqal bahrain. Lalu tempat pertama yang akan menolak dajjal ni adalah kawasan Islam yang berada di kawasan pertemuan dua lautan. Maka dia kata fayasiru ahluhum salasu firaqin. Lalu akan jadilah penduduk mereka tu pada 3 kumpulan. Firqatun tuqimu taqulu nusyamu nanzuru mahwa. Dia kata satu kumpulan akan kata nusyamu nanzuru mahwa. Kita nak tengok, tunggu dia, nak tengok siapa dia. Wa firqatun talhaqu bil a'rab. Satu kumpulan lari kepada kawasan pendalaman Arab. Firqatun talhaqu bil misl alladhi yalihim, dan satu kumpulan lagi lari ke tempat kawasan yang berdekatan mereka. Mungkin dikatakan tempat ni belah timur, mana belah kawasan ni lah, Iran Iraq lah. Memang Dajjal keluar di situ. Okey. So ada yang nak tengok dia, nak tengok tanda-tanda dia, nak tengok apa dia. Satu kumpulan lari ke pendalaman, satu kumpulan lagi lari ke negeri yang berikutnya, kawasan Islam yang berikutnya. Ma'ad-Dajjal sab'una alfan, bersama Dajjal ketika tu datang ada 70,000. Alaihim sinjan, atas badan mereka ada kain, toy lisan. Kain dipakai macam hijau kan, bila tengok dia punya rabai tu pakai kain kat tengkuk tu, macam tu dia kata, atau kain tutup kepala dia orang. Wa aktsaru man ma'ahu al-yahud wan nisa, dan kebanyakan bersama Dajjal adalah Yahudi dan juga wanita. Ini ada hadis lain yang datang ceritakan. Cuma atil misra yali alladhi yalihi fa yasiru ahlu salasun. Lalu dia kata dia datang kepada salasa. Jadi salasa, bukan salasa. Jadi pun salasa juga. Jadi penduduk jadi 3. Ini pun jadi 3 juga. Dia datang ke negeri berikutnya jadi 3. Firqatun kata salasa firqin. Firqatun, satu kumpulan, taqulu nasyamuhu, dan orang zuru mahwa, kita nak tengok tanda dia, nak tengok dia siapa. Wa firqatun talhaqu bil a'rab, satu kumpulan lagi lari ke kawasan pedalaman. Wa firqatun talhaqu bil misl alladhi yalihi bi gharbi Syam. Dia lari ke kawasan yang di dekatan mereka, itu kawasan barat Syam. Wa yanhaz muslimuna ila aqabatin, dan akan dikata mungkin kita tengok tempat wan bisham wa yanhaz. Okey, dan lari dia kat sini kalimah dia. Sekejap, mana kalimah tadi? Wa yanhaz dah. Maka dia kata akan lari, akan menyimpang Islam ila aqabatin, kepada satu aqabah, afiq, satu kawasan bukit, nama dia Afiq. Fa yab'athu nasarhan lahu, dan mereka utuskan binatang-binatang, ternakan mereka. Mereka fa yusabu asarahum, lalu yang ternakan mereka pun kena tangkap. Fa shaddu alaihim dzalika alaihim. Maksud dia orang lepaskan binatang-binatang dia orang kat situ. Lepas tu ternakan mereka kena tangkap dengan bulan Dajjal. Lalu menjadi sukar ke atas mereka perkara itu. Iaitu menjadi sukar ke atas mereka. Wa tusibuhum maja'atun, dan menimpa mereka kelaparan. Ya.
Okey, syadidatun yang bersangatan. Wajahdun syadidun, dan juga keletihan yang bersangatan. Hatta in adahu, sehingga seorang mereka la yahriku, benar-benar akan membakar, benar-benar akan bakar, wa taraqausihi fayakuluhu. Dia bakarnya apa? Tali watar tu tali kaus, busa panah dia, tali busa panah dia, dan dimakan. Lapar sangat sampai sekali. Fa bainama hum kadzalika, okey, maka sedang mana mereka sedemikian, id nada munadin minas sahari, lalu menyerulah seorang penyeru pada waktu sahar, pagi subuh. Sehari ni syajari bukan sehari, waktu pagi ada orang sejerit, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, atakum al-ghawthu, telah datang kepada kamu al-ghawth, ini bantuan, datang kepada kamu bantuan. 3 kali, wahai manusia sekalian, telah datang kepada kamu bantuan. 3 kali diulang. Faqul ba'dhum li ba'din, dia berkata suami mereka dengan sama-sama lain, inna hadalah sautu rajulin syab'an, ini suara lelaki yang kenyang. Kurang suara tu kuat, jadi suara tu kenyang. Dia kata suara ini suara orang lelaki yang kenyang. Wa yanzilu Isa bin Maryam alaihi salam, dan akan turunlah Isa bin Maryam alaihi salam, wa inda salatil fajri, ketika solat fajar. Ini pasal Dajjal. Fa yaqulu amiruhum, berkata ketua mereka ketika itu, ya Ruhullah, wahai Ruh Allah, taqaddam salli, marilah solat. Fa yaqulu hadhil ummah umara, semua umat ni adalah amir, semuanya amir. Ba'dhum ala ba'dil, semua mereka ketua ke atas sama lain. Tak ada siapa ketua sebenarnya terbesar, semua sekali ketua sama lain. Maknanya kalau ketua pun kena ikut pengikut, kalau sekali ikut betul. Ikut ketua tu betul. Itu maksud dia kata semuanya umara. Fa yataqaddamu amiruhum fa yusalli, lalu ke depanlah, marilah ke depan ketua mereka, orang Islam ketika itu, dan mereka solat. Jadi kata bukit tu kan, bukit yang sebut kata nama dia tadi. Apa nama bukit tadi? Aqabah Afiq. Aqabah Afiq, Jadi dia akan jadi imam, ketua mereka akan solat. Dia kata fa idza qada salatahu akhadha Isa harbatahu. Bila selesai dia selesai solatnya, akan mengambillah Isa tombak di lebing dia. Fa yadhhabu nahwa Dajjal, dia akan pergi ke arah Dajjal. Fa idza ra'ahu Dajjalu, dia melihat dia Dajjal, dhaba, Dajjal ni akan mencair. Dajjal akan mencair, kama yadubur rasas, macam mencairnya tembaga ni ketika kena api. Fa yad'u harbatahu baina san dawai taihi. Lalu dia akan letakkan dia punya lembing di tengah-tengah dada dia. Sandawataihi, kalau perempuan sadiaihi, sadiun. Sandawataihi ni untuk untuk lelaki. Dada lelaki tak dipanggil dengan sadiun. Sadiun untuk wanita. Sandawah untuk lelaki. Jadi dia letakkan, dia cucuk dekat tengah dada Dajjal. Dia kata fa yaqtuluhu wa yahzimu ashabahu. Lalu dia akan bunuh Dajjal, dan dia akan tewaskan pengikut Dajjal, pendamping Dajjal. Falaisa yauma idin syai'un yuwari minhum ahada. Maka tiada satu benda pun yang akan melindung daripada mereka, daripada orang Islam, sesiapa pun. Tak ada satu benda pun, tak ada satu benda pada hari berkenaan, tak ada berkenaan sesuatu pun yang akan melindung daripada mereka, sesiapa pun, melindung daripada orang Islam, siapa pun di kalangan mereka. Hatta inna syajarata taqulu ya mu'min, sehingga pokok akan berkata, hei orang beriman, ya hadza kafirun, ni orang kafir. Wa yaqul hajar, dan batu akan berkata, ya mu'min hadza kafirun, hei orang beriman, ni orang kafir. Tafarada bihi Ahmadu min hadzal wajhi. Bersendirian keluarkan hadis ni dari bentuk macam ni oleh Imam Ahmad. Cuma kat situ dia sebutkan. Inilah dom hamzah ufiq. Fathah fa Ufaiq. Dia dekat Hauran. Dekat ni Hauran. Ni Basham.
Dia kata Yakut Hamawi kata Hadil Aqabah, pegunungan ni dia kata dekat Jordan lah, dekat dengan Jordan. Dia satu bukit besar, kawasan apa, macam dataran yang besar, kawasan hutan tinggi yang panjang dia lebih kurang dalam dua batu. Sebutkan baik. So dia nama Ufaid Ufaid domah tapi kat sini tulis dengan Afiq. Dekat sini dekat saya punya buku. Afiq juga. Tapi saya Ahmad Syakir dia kata ada disebut dengan Ufaid. Domah hamzah, fathah fa, Ufaid. Ufaid baik. Mula kita Ahmad kan. Warawa Muslimun, beliau Imam Muslim An-Nawas bin Sam'an. Qala dia kata dzakar Rasulullah ad-Dajjal. Telah menyebut Rasulullah SAW akan Dajjal zata ghadatin pada satu pagi. Fa khaffadha fihi wa rafa'a. Baginda perlahankan ini suara padanya dan juga baginda tinggikan suara. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Sampaikan kami menyangka Dajjal tu berada pada rumpun-rumpun tamak. Jadi orang tanam tamak ke sebelah batang, tanam 3-4 batang sekaligus. Jadi dia kata mungkin dekat situ. Maksudnya Nabi tinggi suara, tahan suara sebab Dajjal intai Nabi tinggi suara. Dajjal menyuruh tahankan suara. Okey. Falamma rahilna ilaihi arafa dhalika fina. Jadi kami pulang arafa dhalika fina. Okey. Dia kata dia tahu dia dapat lihat dari itu pada kami. Dan dia kata dia kata araf dhalika fina. Maksud dia apa, bila Dajjal, bila Nabi SAW cerita tentang Dajjal tu, bagi dia tinggi suara perlahan suara, ruhna. Tu rahilna, ruhna. Falamma ruhna ilaihi, kami pulang kepada baginda. Arafa dhalika fina, dia lihat dapat kenal itu pada kami, nampak kami macam tengok kiri kanan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ma sya'nukum, apa hal kalian? Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, zakarta dajjala fa khafatta fihi wa rafa'ta hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Dia kata engkau sebut tentang Dajjal lalu kau tinggikan, kau perlahankan suara dan kau tinggikan suara padanya, dan kau perlahankan suara padanya, kau tinggikan sehingga kami sangkakan dia Dajjal tu berada pada rumpun tamak, kawasan himpunan tamak. Qala, Nabi pun bersabda, ghairu Dajjal akhufuni alaikum, ada selain Dajjal yang membimbangkan aku ke atas kalian. Aku bimbang benda lain atas kalian banding dengan Dajjal. Banding Dajjal ada benda lain aku lebih bimbangkan. Okey, dia kata qala Dajjal akhufuni alaikum yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Jika dia keluar ya, wa ana fikum, aku tengah-tengah kalian, fa ana hajijuhu dunakum, maka aku pemujah dia, bukan kamu tak payah. Wa in yakhruj, kalau dia keluar, walastu fikum, tapi aku tak ada tengah-tengah kamu. Famruun hajiju nafsi, maka seseorang itu adalah penghujah diri sendiri. Maksud dia kat sini tak ada siapa patut menyuruh belakang orang lain. Semua orang penghujah diri masing-masing. Kalau ketika Nabi ada, Nabi akan berdepan dengan dia. Tapi kalau ketika Nabi tak ada, kita semua bertanggungjawab atas diri masing-masing. Tak ada siapa kita boleh nyuruh belakang syekh ni ke, ustaz ni ke, belakang orang tentu ke, tak boleh. Okay. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah lah pengganti aku pada setiap muslim. Setiap muslim yang ada, Allah lah pengganti aku untuk menyelamatkan orang itu. Innahu syabun qatatun ainuhu tafiyah. Dia adalah seorang lelaki yang qatatun, kerinting. Qatatun kerinting.
Qattatun kerinting rambut dia, rambut. Qattatun ni tingkang. Nah, ialah kerinting lah, kerinting. Dia seorang lelaki yang kerinting, ya. Ainuhu tawfiyah, matanya tawfiyah. Tawfiyah tu maksudnya padam. Dia kata tawfiyah tu maksudnya macam apa, kecil macam anggur sebelah mata dia. Ka'annahu ashbahu bi Abdul Uzza bin Qatan. Ka'anni ushabbihu. Seolah-olah aku boleh samakan dia dengan Abdul Uzza bin Qatan. Ada seorang lelaki dia rupa-rupa macam tu. Dia kata, man adrakahu minkum, barang siapa yang sempat ataupun berjumpa dia di kalangan kalian, falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi, maka bacakanlah kepadanya pembuka mana beberapa ayat awal itu surah. 10 ayat lah, dan 2 ayat kata 10 ayat surah Al-Kahfi. Bila jumpa, ini orang zaman kita sekarang bila buat kerja apa, baca surah Kahfi elak fitnah tu, kalau awak tak hafal, Dajjal datang, awak tak ada buka Quran untuk baca pada dia, awak kena gangguan dia. Apa dia buat kan sampai. Tapi kalau kata orang tu baca, maka takkan boleh dia fitnah. Ini problem kita, orang kita ni dia ingat baca malam Jumaat dah baca sekian dah, bukan. Ini yang berkenaan awal 10 ayat awal surah Al-Kahfi itu dibaca bila jumpa Dajjal. So dari sekarang kena hafal lah. Kalau rasa bimbang tentang Dajjal ni, kena hafal daripada awal. Ni kadang banyak orang pergi teori konspirasi tapi Dajjal dan sebagainya, tapi dia tak hafal pun ayat-ayat awal surah Al-Kahfi ni. Nabi beri solution, tak diambil. Itu dia kutuk orang, kata orang ni dah orang tu lah. Ini mengarut semua ni adalah sesat. Inau kharijun khallatan baina Syam wal Iraq. Dia akan keluar Nabi kata khallatan tarikh, jalan. Dia akan keluar pada satu jalan di antara Syam dan Iraq. Fa'asa yaminan wa 'asha shimala. Lalu dia akan bergerak ke arah kanan kiri, dia di mana saja. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, fasbutu, tetapkanlah pendirian. Jangan kamu tergoda dengan dia. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah, wa ma labasahu fil ardi, dan berapa lamakah diamnya di muka bumi. Labsuhu mama labsuhu fil ardi, berapakah diamnya di muka bumi, berapa lama dia tinggal di muka bumi. Qala, Nabi kata, arba'una yauma, 40 hari. Yaumun kasana, sehari seperti setahun. Wa yaumun kasyahr, sehari seperti sebulan. Wa yaumun kajumu'ah, sehari seperti satu Jumaat seminggu. Jumaat itu seminggu. Wa sa'iru ayyamikum ka ayyami ka ayyamikum, dan baki hari-hari yang lain macam hari-hari kalian. Okey. Ini bukannya simbolik macam banyak orang yang timbulkan zaman sekarang. Dia kata 300 tahun, 400 tahun dah, maksud dia era. Nabi sebut era. Sekarang Nabi terang-terang sebut sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, sehari baki hari dia macam hari kamu. So bila sebutkan menempat benar dia duduk tu 40 hari je, tapi ada 3 hari awal tu macam tu. Cuma okey, apa maksud dia? Tengok para sahabat tanya apa. Soal para sahabat ni penting. Sebab kalau dia kata kita tak tengok para sahabat tanya, kita duk teori-teorikan macam-macam. Bila para sahabat tanya, qulna, kami berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah, wa dzalikal yaumul ladzi kasanatin, dan itu hari yang seperti setahun. Atakfina fihi salatu yaumin, adakah mandai untuk kami solat sehari saja? Cukup tak solat sehari je? Mana solat 5 waktu je lah. Sehari setahun, tapi setahun tu 5 waktu solat je. Qala la, Nabi kata tidak. Uqduru lahu qadrah, anggarkan untuknya kadarnya. So tidak lagi pakai matahari. Ini antara faedah bila kita kata belajar hadis-hadis fitan. Ada kat sini ada fik. Macam para ulama bila tentukan hukum orang yang tinggal di kawasan macam apa Greenland ke Iceland ke, yang mana diorang ni matahari dia tak cukup panjang.
Bahkan apa, kadang-kadang tu berapa minit je, apa siang kemudian terus malam balik. Ini kita kata kawasan-kawasan macam tu, maka mereka tidak berpandukan kepada matahari lagi. Tidak pandu pada matahari. Jadi mereka akan pandukan kepada jangkaan waktu. Masalah jam lah. Sebab tak boleh kita nak suruh mereka pun macam puasa kan. Berapa minit. Betul kalau kena punya panas sepanjang hampir 24 jam. Hampir 20 jam siang. 3-4 jam je malam. Ini keadaan yang berlaku pada mereka. Jadi daripada hadis Nabi inilah yang kita dapat hukum. Ulama kata inilah hukumnya, hadis yang datangkan hukum tentang ketika waktu fitnah berlaku, Nabi kata anggarkan anggarannya. Waktu tak cukup, macam kita biasa, maka ikutkan anggaran. Bukan lagi ikut matahari. Atau puasa sekalipun, atau puasa. So Nabi suruh anggarkan. Dari sini kita faham. Soalan para sahabat dengan jelas memahamkan mereka bahawa sehari setahun tu 6 bulan siang, 6 bulan malam. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Macam mana tu menjadilah. Yang pelik kan macam takkanlah macam dia berlaku. Allah Ta'ala berkuasa di atas apa saja nak buat. Kenapa pula kita nak persoalkan? So akan berlaku 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kemudian 11 hari siang, 11 hari malam. Kemudian 3,5 hari siang, 3,5 hari malam. Itulah sekali akan berlakulah macam biasa. Tapi nak fahamkan kita kata ketika mula-mula dia keluar tu dia akan sedemikian waktu dia. So waktu tu kena faham. Banyak orang salah faham, dia ingatkan bahawa maksud tu adalah era ni, era tu sebagainya. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ardi, dan berapakah kelajuan dia di muka bumi? Dia kan berada di muka bumi, apakah kelajuan dia? Apakah kelajuan dia di muka bumi? Okay. Nabi kata kalau ghaisi istadbarathu arrih, seperti hujan yang didatangi ujung dia dengan angin, ditolak oleh angin kan. Mana datang pergi macam selaju awan lah, dia kata selaju awan bergerak. Fayati ala qaumin fayad'uhum, maka dia akan datang pada satu kaum, dia akan seru mereka, ajak mereka. Fa'inu nabihi, mereka beriman dengan dia. Wa yastajibuna lahu, dan mereka menyahut kepadanya. Fayamurus sama'a fatumtiru, maka dia perintahkan hujan langit, maka ia akan turun hujan. Wal arda fatambutu, lalu dia perintahkan bumi, lalu tumbuh pokok. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala maka durra, lalu akan pulang, akan pergi keluar pada mereka binatang-binatang ternakan mereka ni kan, paling tinggi daripada segi durra. Durra maksudnya bonggol kot. Naiklah bonggol unta. Kalau unta tu makin tinggi bonggol dia. Wasbahuhum duru'a, dan paling penuh dari segi kantung susu. Wa amadahum khawasira, dan paling labuh perut. Perut dia paling, pinggang dia paling labuh. Kata besar lah. Binatang-binatang yang ikut ternakan orang ikut cakap Dajjal ni, iman dengan Dajjal sebagai Tuhan, maka dia akan jadi dengan macam-macam keadaan tadi. Thumma ya'til qauma, kemudian datang satu kaum, fayad'uhum, lalu dia ajak mereka, suruh mereka. Fayarudduna alaihi qaulahu, lalu mereka tolak kepadanya, pulang tak nak jawab, tolak balik kepada dia kata-kata dia. Fayansarifu anhum, lalu dia pun beralih daripada mereka. Fayusbihuna mumhilina laisa biaidihim syai' min amwal, lalu mereka jadi orang-orang yang mumhilin. Mana dia kot? Tak boleh tak. Jadi panjang. Tahu ada tak? Mumhilin ni. Okey, mumhilin maksud dia kata Imam Nawawi. Yep. Macam kata
Kalimah tak pakai pada sini. Sekejap. Okey, kering kontang. Kering kontang. Mumhilin tu kering kontang. Tidak ada hujan. Disebut mujdibin. Mujdibin. Al-jadbu, makna kering kontang, kemarau. Dia faiz bihu dan mumhilin, lalu dia jadi apa? Kaum yang tak nak dengar cakap dia untuk jadikan dia Tuhan, mumhilin. Tidak ada apa-apalah, habis. Apa kering kontang? Laisa bi aidihim syai'un min amwalihim. Hilang, tiada di tangan mereka sesuatu pun daripada harta mereka. Wa imma bil kharabati fa yaqul laha akhriji kunuzaki. Lalu dia akan melintas dengan kawasan runtuhan, bangunan ke, kan, ataupun apa, istana ke apa. Fa yaqul laha, dia kata pada runtuhan tersebut, akhriji kunuzaki, keluarkan akan harta-harta simpananmu. Fatatba'uhu ka bikunuziha kaya asif bin nahli. Lalu akan mengikuti dia dengan dia punya harta-harta tersimpan tu seperti apa, jantan-jantan lebah jantan ikut dulu. Sumayad'u rajulan, okey, mumtali'an syababan. Kemudian dipanggil, dia panggil seorang lelaki yang penuh dengan keremajaan. Faidribuhu bisayf, dan dia akan tetak lelaki itu dengan pedang. Okey, fayaqta'uhu jazlataini ramyatal ghardi. Lalu dia pun dia tetak orang tu, jazlataini dua potongan lah. Ramyatal ghardi. Ayat apa? Terpisah, mana potong kerat dua, terpisah terasing. Ini maksud dia terpisah terasing. Ini bukannya dekat-dekat. Dia potong dua kerat. Macam magician buatlah. Magician tu dia pasal alat bekas tersebut, orang lipat badan sebagainya. Sehingga dia potong kerat dua. Okey. Thumma yad'uhu fayaqbilu wa yatahallalu wa yadhaku. Kemudian dia panggil orang muda tersebut, wa yaqbilu lelaki itu datang balik, wa yatahallalu wajhu yadhaku. Dan keadaan apa, wajah dia happy, kan, gembira, ketawa. Okey. Fa idza kadzalika, sedang dia macam tu tunjuk pada orang keupayaan dia untuk hidup dan matikan orang sebagainya. Id ba'atsallahu Masiha ibn Maryam alaihi salam. Maka tiba-tiba Allah Ta'ala pun utuskan Al-Masih ibn Maryam alaihi salam. Fa yanzilu 'inda manatil bayda syarqai Dimashq. Lalu dia akan turun di sisi menara putih di belah timur Damsyik. Dimashq, sekarang Damsyik. Baina mahrudataini, di antara mahrudatain ni dia kata saubain masbuqaini di warasin Abu Za'faran au Shiqain. Shiqanis, okey. Mana apa dia turun dengan pakaian yang pakaian yang terbuka dua belah, dua pakaian yang diselup dengan za'faran atau waras, warna kekuningan lah pakaian dia. Kila inam Shiqain, dia kata dua bahagian. Wa shiqu nisfu amilah, dua helai pakaian lah, dua potongan pakaian. Ada kata warna, ada kata maksud mahrudataini, dia bermaksud dengan maksud dua potongan. Wajan kafai ala ajnihati malaikai, meletakkan dua tapak tangannya pada sayap dua malaikat. Idza ta'tara ra'sahu qatara, bila dia tunduk kepala dia menitis air. Macam menitis air. Wa idza rafa'a tahaddara minhu jumanu kalulu. Ya. Okey. Bila dia turun pada macam menitis rambut. Bila dia angkat muka dia kata tahaddara minhu, mengalir daripadanya juman, air seperti mutiara. Dia kata. Okey, wala yahillu likafirin yajidu nafsuhu illa mata. Dan tidak dikenakan dia didapatkan
pada seorang kafir, yahillu li kafirin, tak ada dilepaskan untuk seorang kafir, dapati akan bau dia kecuali apa? Kecuali ia akan mati. Wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Dan nafas Isa AS berhenti atau tamat sejauh mana mata dia memandang. Sejauh mana mata dia punya penglihatan, kedipan mata dia, sejauh itulah nafas dia sampai. Fayatlubuhu hatta, maka Isa AS akan kejar Dajjal, dia cari Dajjal hatta yudrikuhu bi Babiluddin. Sehingga dapati Dajjal di pintu Lud. Pintu Lud ni ini semua tempat-tempat. Kalau kita pergi ke Syam, mungkin kita dapat lihat. Luddin, bab pintu, kata masuk. Negeri berdekatan dengan Baitul Maqdis. Negeri berdekatan dengan Baitul Maqdis. Dia ada pintu masuk negeri tersebut, dinamakan Lud. Fayaqtuluhu, lalu Isa akan bunuh dia. Okay. Nabi sambung lagi. Tumayati Isa, datang Isa AS, Isa bin Maryam AS, kauman, satu kaum, pada asamahumullahu minhu, Allah telah lindungi mereka daripada Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatin fil jannati. Lalu Isa bin Maryam akan sapu pada wajah mereka dan dicerita kepada mereka tentang darjat mereka dan syurga. Fawaina wa huwa kadzalika, sedang dia berbicara dengan mereka yang Islam Taala Dajjal ni, dia kata id auhallahu azza wa jalla ila Isa, tiba-tiba Allah Taala wahyukan kepada Isa, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim. Dia kata sungguh aku telah keluarkan hamba-hamba milikku yang tiada mana-mana dua tangan, tak ada wujud dua tangan bagi siapa yang untuk memerangi dia. Fahariz ibadi ila tu, maka kumpulkanlah ataupun kepungkanlah ataupun panggil apa, kubukanlah Hariz, dia jaga hamba buku, lindung hamba buku. Dia kata ila tur, ke satu bukit berpokok. Fayab'athullahu dajjala, fayab'athullahu ya'juj wa ma'juj. Allah Ta'ala akan utuskan Ya'juj Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansir, mereka daripada setiap tempat tinggi mereka akan turun. Fayamuru awailuhum, lalu akan melintas orang awal mereka, ala buhairatin tabariyah, kepada tasik tabariyah. Fayashrabuna ma fiha, dan mereka akan minum apa dalamnya. Wayamuru akhiruhum, akan melintas orang akhir mereka. Fayaqulu, mereka berkata, laqad kana bihadhihi marratan ma'un. Ini telah ada dahulu pada tempat ni satu masa dulu air. Mana dua kumpulan awal dia lintas minum, the last kumpulan datang tak ada air, habis. Dahsyat makan dia ke, cara hidup dia ke, semua dahsyat. Wayuh saru Nabiullah Isa wa ashabu, dan dikepunglah Nabi Allah Isa dan juga sahabat-sahabat pendamping-pendamping ini. Hatta yakunu ra'sus sauri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum yawm. Sehingga kan kepala lembu untuk seorang mereka pada hari berkenaan lebih baik berbanding 100 dinar untuk seorang kamu pada hari ini. Fayarqabu Nabiullah Isa wa ashabuhu, lalu memohon Nabi Allah Isa dan teman-temannya, sahabat-sahabat bersama dia, minta Allah Taala, dikepung Allah Taala. Fayursilullahu alaihim an-naghafa, Allah Taala utus pada mereka satu jenis ulat, fi riqabihim, pada tengkuk mereka, dan mereka gigit mereka. Wasbihuna farsa kamauti nafsin wahidatin, dan mereka pun jadi bergelimpangan seperti kematian nyawa satu, sekaligus mati sekaligus, mati sekaligus, tak ada pun apa ni. Okay, jadi seperti terbunuhnya nyawa yang satu, ramai tapi mati serentak. Summa yahbitu Nabi Allah Isa wa ashabuhu ilal ardi. Kemudian turunlah Nabi Allah Isa dan pendamping dia ke bumi, ke bawah. Daripada atas bukit turun ke kawasan bawah. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum. Mereka tak dapati
satu kedudukan walau sejengkal pun daripada bumi ni kecuali dipenuhi dengan zahamuhum ni, kebusukan mereka. Okey. Bau mereka yang busuk. Dan juga kebusukan mereka busuk zahamuhum anatuhum. Natan dengan zaham ni sama. Bau busuk. Kebusukan mereka. Fayarqabuna Nabi Allah, faqarqabuna Nabi Allah Isa, maka lalu memohon Nabi Allah Isa wa ashabu dan juga pendamping dia ila Allah Subhanahu wa taala. Farsullahu tayran ka'anaki bukhti. Lalu Allah Taala utuskan satu ekor burung seperti tengkuk unta ada kata saiz dia ke, besar dia ke, atau bentuk kepala dia ke. Fatahmiluhum fatatarhum haitsu sya'allah. Lalu burung ni akan bawa mereka, mayat mereka dan juga campakkan mayat mereka di mana Allah Taala kehendaki. Ini tak ada kes ni. Ini hujan, lepas tu turun hujan. Subhanallahu mataran. Kemudian Allah turunkan satu hujan, la yukinnu minhu bait tamadarin wala wabar. Jadi tak biarkan hujan ni akan lepaskan, dengan terhalang satu rumah pun. La yukinnu minhu bait tamadarin wala wabar. Tak tersorok, tak tersembunyi daripada hujan tersebut. Tidak rumah di bandar, tidak juga di kampung pedalaman ke, semua sekali. Rumah semua sekali akan dikenakan dengan hujan tersebut. Hujan itu akan turun dan dia akan kena semua tempat lah. Dia nak keluarkan. Yalah. Mana tak akan menghalang rumah pun tak boleh. Mana semua tempat akan jatuh hujan tersebut. Okey, fayaqsilu al-ardha, Allah Taala akan basuh bumi ni hatta hujan tu akan basuh bumi ni hatta yatrukaha kazzalafati, sehingga tinggal jadikan rumah dunia ni, bumi ni seperti zalafah. Zalafah ni zalafah ya. Ada kata zalafah ni seperti cermin. Ada kata seperti cermin tapi kosong, bumi kosong habis, bersih. Atau ada kata jadi bumi kilang air, tempat di mana air bertakung, bukan nampak kilat. Ada kata macam tu, kata zalafah. Okey. Ada kata macam tu lah. Ada kata sedemikian. Okey. Jadi kata thumma yuqalu lil ardi, kemudian dikata kepada bumi, akhriji samaraki waruddi barakataki. Okey, keluarkanlah buah-buahan kau dan pulangkanlah semula, balikkanlah semula akan keberkatan kau. Apa benda yang melimpah ruah dia keluar, semua keluar. Fa yawm idzin ta'kulul musabatu minar rumanati wa yastazilluna bi qahfiha. Maka pada hari berkenaan akan makan satu kumpulan, satu biji delima. Delima tu jadi besar ke? Allah alam. Tapi kita tahu banyak sekali. Kulit dia. Kulit. Qahfiha tu kulit. Macam bayangkan delima tu yang besar dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, sampaikan satu kumpulan boleh makan sebiji. Kemudian kulit dia tadi mereka boleh jadikan tempat berteduh. Wa barakallahu fi rizqi hatta innal liqhata min ibil la takfi fi ami minan nas. Allah Taala berkati pada rizq ni ialah susu akan berkati pada susu. Lalu dia apa? Berkati pada susu, lalu Allah Taala satu liqhah. Jadi kehannya apa? Liqah. Okey. Seekor unta yang banyak susu. Allah Taala berkati pada susu, sehingga seekor unta yang banyak susu daripada unta-unta yang ada, memadai susu dia tu untuk fi'am. Fi'am minal kumpulan yang ramai di kalangan manusia.
Manusia ramai berdapat. Sekali perah, boleh cukup untuk ramai manusia. Lebih banyak. Dia kata, fabainama hum kadzalika, sedang mana mereka sedemikian, hidup dalam keadaan tenang, ya. Iz ba'atsallahu rihan thayyibatan. Dia Ta'ala utuskan satu angin yang elok. Fata'khuduhum tahta abatihim. Lalu akan cabut nyawa mereka daripada ketiak mereka. Fatakbidu ruha kulli muslim mu'minin wa kulli muslimin. Lalu angin tersebut akan mencabut nyawa roh setiap mukmin dan setiap orang muslim. Wa yabqa syirarun nasi. Lalu akan kekallah tinggal orang jahat. Orang-orang jahat manusia manusia jahat. Wa yataharujuna fiha taharujun humur. Dan mereka mengawan padanya seperti mengawannya keledai-keledai. Fa alaihim taqumus sa'atu, ke atas mereka lah berlakunya kiamat. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ahli Sunan. Tapi lafaz daripada Muslim, Muslim dan Ibnu Majah. Muslim, Ibnu Majah, Ahmad. Dia kata, okey, jadi maksud dia keadaan yang kita sebutkan. Okey. Wa sanadkuruhu aidan min tariqi Ahmad. Yang kita akan sebut juga daripada jalan perkataan Ahmad inda qaulihi ta'ala fi suratul anbiya. Ketika firman Allah Taala pada surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat yang ke 36. Al-Anbiya, okey, 96. Kita bincangkan ayat 96 surah Al-Anbiya. Ketika itu akan didatangkan lagi satu hadis yang sama. Hadis yang satu lagi riwayat Ahmad lah. Okey. Dia kata rawah Muslim, tak Muslim. Okey. Berhenti sini. Wallahu a'lam. Panjang lagi ya. Tapi kalau kita baca setakat ni kita baca, hadis-hadis yang kita baca ni tidak menyokong sebarang fahaman dari konspirasi berikan. Sebab semua yang Nabi sebutkan adalah fizikal. Apa akan terjadi sebelum daripada kiamat, kita berturutan dengan Dajjal, Isa AS datang. Ini yang kita kata kenapa hadis yang datang kata akan ditunaikan haji di tahun Baitullah selepas seluruhnya datang Ya'juj dan Ma'juj. Lepas Ya'juj dah binasa, memang umat Islam kita akan hidup satu tempoh yang aman. Itu yang akan berlaku. Okey, baik. Ada soalan? Ada soalan tak? Kalau kita teruskan baca panjang, tadi sambung lagi. Memang Ibn Katsir bawakan banyak sangat kisah tentang Nabi Musa AS untuk fahamkan kita sequence. Dia dalam kita baca banyak tu kita dapat tahu sequence. Kita dapat tahu benda-benda yang akan berlaku sebelum datang Nabi Isa, lepas Isa datang alaihissalam. So jadi kita sequence ni penting sebab sekarang ni kalau kita nak applykan apa berlaku zaman kita sekarang COVID-19 ni sebagai tanda-tanda Isa turun ni masalah. Tak ada sebarang guidance daripada hadis-hadis kita baca tadi memberikan maksud itu. Semua memberikan maksud yang ialah fizikal, dia bukan sistem. Dajjal bukan sistem. Dajjal itu adalah makhluk Allah Taala yang tak jadikan, yang punya kekuatan, kehebatan dan sebagainya, tapi dia akan dibunuh oleh Isa alaihissalam. Okey. Baik, ada soalan? Tak ada sesi. Ada? Okey, tak ada, kita berhenti sini. Sambung kemudian. Sebab kalau kita teruskan nanti kan tak ada berhenti. Sebab hadis panjang. Baik. Wallahu a'lam. Ingat nanti buku surat apa dah sekali? Muka surat dah sekali. 604. Perangan paling bawah 604, perangan paling bawah. Kita sambung nanti insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.